Okey. Kemudian bila kita dah dapat retest point, kita tukar balik kepada candlestick. Okey. Apa yang kita nak dekat sini, saya besarkan sikit. Apa yang kita nak dekat sini adalah ada candle yang cuba retest. Maksud kalau candle contoh ini breakout sell, kemudian candle sell, kemudian ada candle buy. Ini baru candle buy yang ini adalah candle reverse, bukan candle retest. Okey, yang kita nak adalah maksud apa yang dimaksudkan dengan retest adalah candle yang daripada sini dia naik, okey, kemudian dia turun, naik turun, okey, pergerakan candle tu naik turun, kemudian dia touch. Okey, bila dah touch kita punya retest point, itu adalah candle retest. Okey, bila dah candle retest sekarang ni, okey. Bila dah ada candle retest, sekarang ni kita nak dia close. Wajib tunggu candle retest close. Ini cara menggunakan satu time frame. Wajib tunggu candle retest close. Kemudian dia close dekat sini. Okey, dia dah naik sampai sini, kemudian dia close. Jadi dekat sini kita bila dah close, kita dah boleh terus entry untuk sell. Okey, kita dah boleh terus entry sell selepas candle retest ni close. Sebab apa kita mesti tunggu dia close? Sebab candle retest ni adalah filter kita yang terakhir. Okey. Dia adalah filter kita yang terakhir. Okey, abang boleh bagi tahu sebab apa saya kata dia adalah filter kita yang terakhir. Kalau dia tembus, dia batal untuk dominan tu. Betul. Abang pun sama Faham Sama. Betul. Okey, kalau sebab ada candle dominant, dia buat setup ni dah cukup kuat dah, kan? Kita tak tunggu dia close. Bila kita tak tunggu, kita dah excited dah nak entry dekat sini. Sebab dah ada retest ni, sebab cikgu cakap sampai je candle retest, tu tempat entry. Terus dia entry penuh dekat sini kan? Penuh je dekat sini. Kemudian dia naik, dia close macam ni. Bila close macam tu, maksudnya dominan ni, setup dominan yang bagi tahu nak sell ni dah batal. Candle dominan breakout sell, arah sell ni dah terbatal. Sebab dia sudah dimatikan. Maksudnya candle dominan ni dia hanya boleh bagi tahu arah hanya sekali sahaja. Signal dia ni cakap apa pakai buang. Dia pakai signal pakai buang. Macam lampin pakai buang lah, sekali pakai je. Okey. Kemudian dia naik je sampai atas, candle close macam ni. Bila close macam ni, tidak ada entry sell. Apa yang kita nak adalah tunggu setup yang, kalau ada dominan yang baru, kita gunakan setup dominan yang baru untuk buy ke contoh, ataupun tunggu dia buat dominan ataupun setup yang baru. Okey, ada itu satu keadaan. Ada satu keadaan kita boleh tunggu ni UJ nak entry ni. Tapi sambil-sambil tu kita sambil-sambil kita buat kelas ni, kita tengok setup yang untuk kita entry. Okey, keadaan yang kedua adalah okey, bila dia datang sini, kita dah entry dah. Contoh daripada sini dia naik candle, dia buat retest ni, kita dah sell. Okey, bila kita sell, kita pun tariklah stop loss. Okey, satu, ini cara saya syorkan bila kita nak letakkan stop loss. Contoh kita sell, kita mesti letakkan stop loss kita atas daripada retest point, bukan daripada shadow. Okey, contoh dekat sini ada shadow macam ni. Ini contoh. Okey, candle yang breakout ni shadow dia dekat sini. Okey. Sesetengah trader dia akan letakkan stop loss dia daripada sini. Stop loss dia daripada high ni. Okey, itu juga betul. Okey, contoh dia nak setkan 10 pip, dia ambil daripada sini. Okey, itu juga betul. Tapi mungkin dia ada kaedah dia sendiri. Tapi untuk jika kita menggunakan candle dominant, okey, kita mesti ambil daripada sini sahaja, daripada retest point yang terakhir, itu paling last. Contoh retest point kita ada 3 dekat sini. Kita sell, stop loss kita mesti daripada sini. 10 pip ataupun 15 pip ke, 20 pip ke kita nak, mesti pada retest point terakhir, bukan daripada shadow. Kalau daripada shadow,
bila dah pergi stop loss kita yang daripada shadow tu, lagi banyak kita stop loss. Sepatutnya kita stop loss 15 pip je, tapi bila kita letak yang jauh, kena stop loss kita 40 pip. Banyaklah kita rugi. Okey, boleh Okey, keadaan yang kedua tadi, bila kita dah sell dekat sini, bila mana kita tak tunggu candle retest ni close, dia pergi naik atas, kemudian dia turun. Dia pergi touch kita punya stop loss. Kemudian dia turun, dia close macam ni. Okey, kita dah entry tadi, dah kena stop loss lah. Okey, dia buat shadow macam ni. Dia buat shadow macam tu. Terus kita kena stop loss. Bila dah close macam ni, sepatutnya kita entry sell dekat sini sebenarnya. Candle dah close, baru kita sell. Tapi kita dah sell tadi, kita dah masuk awal tadi, kemudian dia pergi touch stop loss, terus candle close ni, kemudian dia turun dekat sini, kita dah tak berani dah nak entry. Dekat ni kita dah emosi dah nak entry ni. Kemudian dia turun je, elok je dia turun. Banyak pula tu dia turun. Contoh. Okay, so itu candle retest. Candle retest wajib tunggu dia close, baru kita boleh cari entry. Okay, itu adalah cara basic dia. Basic dia untuk satu time frame adalah macam tu. Okay, ada tak kaedah kita nak entry tapi candle, okay, kita nak entry tapi candle retest tu belum close? Okay, ada cara dia. Cara dia adalah kita menggunakan multi time frame. Sama ada 3 time frame ataupun 2 time frame. Okey, contoh untuk 2 time frame. Ini adalah untuk advanced candle dominant. Okey. Kita menggunakan 2 time frame, kita mesti tahu pasangan dia. Okey. Pasangan kepada H4 adalah M15. Pasangan kepada H4 adalah time frame M15. Kita akan tengok pada time frame M15. Okay. Contoh dekat sini. Okey. Contoh dekat sini. Candle ni adalah candle breakout. Okey. Ini adalah candle yang H4 breakout tadi. Jelas tak? Okay. Ini adalah candle H4 yang breakout tadi. Kemudian kita nak dia naik dalam zone dominan ni. Dalam zone dominan kita ni. Dalam ni kita tunggu candle close. Candle yang datang ni close. Okey. Ini kaedah yang pertama. Kita nak menggunakan multi time frame. Yang pertama dia datang dalam ni, dia close, terus kita boleh entry. Stop loss kita daripada sini tarik ke atas. 15 pip ataupun 20 pip ke. Okey. Itu kaedah pertama. Kaedah yang kedua, ini lebih selamat. Okey. Kaedah yang kedua adalah kita tunggu dia buat new price action. Contoh dekat sini dia naik. Okey, candle ni naik. Kemudian candle buy. Kita tak entry lagi kat sini. Memang kalau 2 time frame, multi time frame dah boleh terus entry. Tapi jika dia naik dekat sini, kita nak guna kaedah yang kedua. Kita tunggu ada new price action. Contoh dia buat kat sini candle sell. Okey. Candle ni candle buy panjang. Okey, kemudian candle sell, dia buat lagi candle buy M15, kemudian baru dia buat dekat sini ada engulfing, iaitu bearish engulfing kat sini. Okey. Bila ada bearish engulfing, baru kita boleh sell. Okey. Kita boleh sell. Okey, untuk time frame M15 kita dah bila siap engulfing dah terus boleh entry sell dah. Ataupun nak pasang PO pun boleh. Itu untuk yang tu untuk advance, untuk multi time frame. Okey, ada soalan? Tak ada. Faham. Okey. Okay, next. Itu menggunakan 2 time frame. Okey, kita tengok dekat sini. Okey. Satu lagi contoh, ini yang paling awal.
Ni paling awal. Okey, contoh yang tadi yang saya bagi tadi, candle dekat